Buletin Didik 15 Januari bersama saya Tarushdi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan KKM menetapkan tempoh pengasingan kes positif COVID-19 bagi semua jenis varian membabitkan individu lengkap vaksinasi serta tidak bergejala ialah 7 hari berbanding 10 hari sebelum ini. Tempoh baru itu berkuat kuasa esok dan turut terpakai ke atas mereka yang sedang menjalani pengasingan dan kuarantin. Dalam satu kenyataan, Menterinya Khairi Jamaluddin berkata ketetapan itu dibuat selepas penilaian semula berdasarkan data, sains dan pengalaman negara-negara lain berkaitan pengurusan kes positif COVID-19 dan kontak rapat kepada kes positif. Jelasnya, bagi individu positif yang tidak lengkap vaksin atau bergejala, tempoh pengasingan adalah 10 hari. Pelepasan akan diberikan selepas penilaian kesihatan dibuat. Bagi tempoh pengasingan kontak rapat pula, individu yang telah menerima dos penggalak perlu menjalani kuarantin selama 5 hari. Manakala 7 hari bagi individu yang lengkap vaksinasi yang belum lengkap atau tiada vaksinasi. Beliau bagaimanapun berkata prosedur sedia ada masih terpakai bagi pengurusan pengembara yang baru tiba ke Malaysia. Dalam pada itu, lebih 22 juta individu atau 97.8% daripada populasi dewasa di negara ini sudah lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan KKM melalui COVID Now, kira-kira 23 juta individu atau 99% daripada populasi dewasa pula menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Sementara itu, 2 juta individu atau hampir 91% populasi remaja berumur 12 hingga 17 tahun menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19, manakala 88.1% lagi sudah lengkap divaksinasi. Dalam pada itu, 236,104 dos suntikan vaksin diberikan semalam. Ia melibatkan 2,234 suntikan dos lengkap, 1,746 dos pertama dan 232,124 pula suntikan dos penggalak. Lambakan maklumat di internet kadang-kadang mengelirukan dan menjadi perdebatan. Justru komunikasi sains menjadi agenda penting bagi memberikan lebih banyak pencerahan berkenaan sumbangan sains untuk manfaat sejagat. Segmen Kejaya Pilihan minggu ini mendekati Profesor Communicator Sains. Memulakan kerjaya seawal umur 20 tahun, graduan jurusan Kimia Industri ini pernah bertugas sebagai ahli kimia proses. Namun minatnya terhadap pelbagai cabang dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM menarik wanita ini untuk menukar kerjayanya sebagai seorang communicator sains. Masa saya kecil-kecil dulu, saya sangat minat dengan topik angkasa. So, saya sebenarnya nak jadi angkasawan. Tapi tak apa, Alhamdulillah. Walaupun tak jauh lah. Kiranya saya masih dalam bidang sains dan saya seronok menjadi communicator sains di Petroscience. Dan kini sudah hampir 7 tahun Nabila menyumbang bakti berkongsi informasi menarik mengenai dunia STEM kepada pengunjung. Sebagai seorang communicator sains, dia bertanggungjawab meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap sumbangan sains untuk manfaat sejagat. Tugas kami nak bagi dia nampak menarik dan semua orang merasakan ia seronok untuk dipelajari. Biasanya apa yang kami akan lakukan adalah kami akan berkongsi tentang sains melalui demonstrasi sains ataupun dengan ada cara lain adalah kita akan menggunakan perkataan yang lebih mudah untuk difahami kepada pengunjung. Sebagai jambatan hubungan saintis atau penyelidik dengan masyarakat, cabarannya adalah untuk memberi kefahaman melalui pendekatan berbeza mengikut peringkat umur pengunjung. Seorang yang pemalu pada awalnya, tugasan Nabila memerlukan dia berdepan pelbagai lapisan masyarakat setiap hari menjadikannya lebih berkeyakinan. Sebenarnya, sebagai Science Communicator, tidaklah saya terhad di Petroscience sahaja. Kami juga ada buat program di serata Malaysia. Macam saya pernah terlibat dengan prasekolah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. So, saya punya tugas tidaklah bosan sebab saya ada aktiviti lain yang saya lakukan di luar dan juga di dalam Petroscience.
Pemindahan dan komunikasi ilmu melalui profession communicator sains adalah penting dalam memastikan masyarakat dibudayakan dengan pengetahuan sains yang sahih dan tepat. Perkongsian ilmu daripada beberapa communicator sains turut dipaparkan dalam buletin didik sepanjang bulan ini. Bertemu kembali. Dilabelkan sebagai pembunuh senyap, kini ianya semakin membarah dalam kalangan rakyat Malaysia. Buli cyber sudah menjadi ancaman kepada negara apabila Malaysia berada di kedudukan kedua di Asia pada 2020 bagi perbuatan buli cyber dalam kalangan belia berdasarkan statistik UNICEF. Statistik membimbangkan itu membawa reaksi yang rata-ratanya mahu netizen buka mata, natijahnya buli di alam maya memberi kesan kepada mental seseorang. Maklumat di hujung jari perlu dimanfaatkan ke arah kebaikan, bukannya semata-mata keyboard warrior. Kesan dia daripada segi mental kita lah, ataupun kita punya mostly daripada segi mental lah, sebab kalau benda tu berterusan kita punya mental akan down, and kita punya kita punya pemikiran pun akan bercelaru, kita serabut semua tu. Kadang-kadang diorang rasa bertakut dan tidak diorang tak ada confident untuk jumpa orang sebab diorang rasa macam diorang ni salah. I will be very mentally drained. I will not be able to concentrate in my work because that, like what I said, keyboard warriors, they do not know what is the consequences of what they are saying to the another person. Sementara itu, pakar psikologi Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Universiti Malaya, Profesor Datin Dr. Mariani Mat Noor berkata, beliau sendiri terkejut dengan statistik membimbangkan itu. Tambahnya, dengan penggunaan teknologi yang berleluasa di serata dunia hari ini, kes buli cyber bukan isu terpencil lagi. Justru beliau berpandangan penguatkuasaan undang-undang lebih ketat tidak boleh dilengahkan lagi. Akta perlu ada kerana dengan adanya akta ini tindakan boleh dikenakan terhadap mereka yang melakukan buli cyber ini. Kita memang telah ada undang-undang, cuma undang-undang itu perlu dipastikan penguatkuasaannya, dengan itu perlu ada pengukuhan supaya kita pastikan bahawa mereka yang melakukan buli cyber ini telah dikenal pasti, yang pertama, dan yang kedua, tindakan dikenakan setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Senada dengan itu, jika tidak ditangani segera, Malaysia dibimbangi mendapat jolokan netizen berpenyakit di alam cyber. Beri kesan negatif kepada imej negara kita dan pelbagai faktor menjadikan seseorang itu cyberbully. Pertama, mungkin dia tidak berasa puas hati di atas penampilan seseorang, gaya hidup seseorang, kemewahan seseorang ataupun isu-isu yang peribadi. Kedua, mungkin seseorang itu mempunyai isu kesihatan mental seperti personality disorder, bipolar dan pelbagai isu kesihatan mental. Ketiga, mungkin kurang pendidikan agama yang menyebabkan seseorang itu sanggup memberi kata-kata yang menyentuh hati dan mengganggu privasi orang. Dan keempat, mungkin penggunaan media sosial ni tanpa had menyebabkan seseorang itu berani menyerang insan yang lain hingga mengguris hati mereka. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN jalin kerjasama dengan Yayasan KRU bagi menyediakan latihan social e-commerce serta memperkasakan ilmu keusahawanan digital untuk golongan belia B40. Presiden dan Lembaga Pemegang Amanah Yayasan KRU, Datuk Norman Abdul Halim berkata, jalinan kerjasama itu adalah menerusi program Kita Jaga Kita yang sudah dilancarkan sejak Jun tahun lalu. Datuk Norman berkata matlamat pihaknya untuk melahirkan lebih 100 usahawan dalam kalangan mahasiswa, khususnya daripada keluarga B40 di Malaysia sepanjang tahun ini. Pihak yayasan tambahnya berterima kasih kepada PTPTN kerana membantu kumpulan pertama seramai 20 belia bagi menyertai program ini, sekaligus melayakkan mereka mendapatkan pensijilan profesional bertaraf antarabangsa.
Program antara lain diharap dapat memberi impak kepada pelatih dalam mengembangkan perniagaan yang sedang atau akan diusahakan dari segi penghasilan karya kreatif, penguasaan kemahiran teknikal, penjenamaan produk dan penjenamaan peribadi usahawan itu sendiri. Yayasan KRU berharap golongan belia ini bukan sahaja menjadi usahawan yang berjaya tetapi juga menjadi job creators dengan menyediakan peluang pekerjaan bagi rakan-rakan mereka yang lain di negara ini. Lebih 100 individu termasuk penuntut institusi pengajian tinggi IPT dan penduduk kampung mencurah keringat bergotong royong membersihkan tanah perkuburan Islam Peringgit Melaka. Program membabitkan penuntut dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM dan Kolej Antarabangsa Sains dan Teknologi Melaka MIKOS yang turut menyumbang tenaga membersihkan tanah perkuburan seluas lebih 2 hektar. Usaha murni ini mendapat kerjasama beberapa agensi antaranya Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp Melaka. Selain rasa tanggungjawab, usaha membersihkan kawasan perkuburan itu antara lain adalah untuk memberikan imej lebih sempurna, menjaga kebersihan dan memberi suasana selesa kepada ahli keluarga yang datang berziarah. Rata-rata penuntut yang menyertai program ini berpendapat aktiviti gotong royong ini dapat mengeratkan silaturahim antara penduduk setempat dan mendidik sikap tanggungjawab dalam diri khususnya buat golongan belia. Selain itu, program siang tadi turut membabitkan aktiviti kita semula Trash to Cash, anjuran Majlis Bandaraya Melaka Bandaraya Bersejarah MBMB dengan minyak masak terpakai, fabrik dan tin ditukar dengan wang tunai. Brazil mula memberi vaksin kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun semalam untuk COVID-19. Ya, selepas langkah itu diluluskan walaupun ada bantahan daripada Presiden Jair Bolsonaro. Seorang kanak-kanak lelaki orang asli berumur 8 tahun adalah yang pertama diberi vaksin semasa upacara rasmi di Hospital Sao Paulo. Dos vaksin COVID-19 pertama diberikan Brazil juga di Sao Paulo pada Januari 2021. Kumpulan umur baru itu telah diluluskan untuk vaksinasi oleh pihak berkuasa kesihatan Anvisa sebulan lalu. Lebih 20 juta kanak-kanak layak mendapat vaksin Pfizer-BioNTech dengan kebenaran ibu bapa. Orang asli dan kanak-kanak yang mengalami masalah kesihatan adalah kumpulan keutamaan untuk vaksinasi. Lebih 300 kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun meninggal dunia akibat COVID-19 di Brazil. Bilangan kes baru meledak sejak kemunculan varian Omicron pada akhir November. Seorang penuntut kolej di Indonesia menjadi popular selepas menjual hak digital untuk swafotonya menerusi NFT. Foto terbabit terjual lebih $1 juta atau kira-kira 4 juta ringgit. NFT atau non-fungible token adalah hasil seni dalam bentuk aset digital yang tidak boleh dicetak atau ditiru. Ia didagangkan menggunakan mata wang kripto. Sultan Gustav Al-Ghazali, 22 tahun, penuntut bidang sains komputer di Semarang, mengambil gambar dirinya duduk di depan komputer setiap hari sejak 5 tahun lalu. Dia berhasrat menggunakan koleksi membabitkan hampir 1,000 selfie untuk membuat video khas pada hari graduasinya nanti. Namun, selepas mempelajari teknologi blockchain, dia memutuskan untuk memuat naik gambarnya di NFT OpenSea bermula bulan lalu. Menurut Ghazali, dia hanya meletak harga permulaan $3 kerana tidak pernah terfikir ada yang akan membeli swafotonya. Namun jualannya meningkat selepas seorang chef selebriti membeli beberapa keping fotonya dan mempromosikan Ghazali di laman sosial. Dalam beberapa hari sahaja, lebih 400 individu membeli selfie itu. Sehingga petang semalam, koleksi Ghazali mencecah nilai dagangan 317 Ether bersamaan lebih 4 juta ringgit. Seorang remaja British Belgium, Zara Rutherford, semakin hampir menjadi wanita termuda terbang mengelilingi dunia secara solo. Berusia 20 tahun, Rutherford dijadual tiba di kampung halamannya di Kortrijk, Belgium pada Isnin nanti selepas hampir 6 bulan menjelajah. Zara Rutherford berharap memiliki 2 rekod dunia menjelang minggu depan.
Sasarannya menjadi wanita termuda terbang bersendirian mengelilingi dunia dan wanita pertama mengelilingi dunia dengan pesawat ringan. Sudah tentulah yang paling berbangga dengan pencapaian ini ibu bapanya Beatrice dan Sam Rutherford. Kecekalan serta kebulan Zara mengadaptasi dalam bermacam situasi di pelbagai lokasi dikagumi ibunya sendiri. We're extremely proud, but not only of what she's done, because at every stage we were very aware that it was an attempt and that she might not succeed for whatever reason. We are extremely proud because of the message she's bringing. Like, go for it, be bold, reach for the stars. You can do so much more than you think you can. And even if it's scary at first, and even not even at first, but even afterwards and whilst you're doing it, but it's those moments that we decide to just move out of comfort zone, that we can change something. Minat Zara ini juga bermula daripada keluarganya sendiri yang tidak asing lagi dengan dunia penerbangan sama ada secara suka-suka atau profesional daripada nenek moyangnya sehinggalah kedua ibu bapanya. Selepas bermula dari Cottridge, Ogos lalu, Zara telah melalui pelbagai negara termasuklah singgah di Kota Kinabalu Sabah dan bakal kembali ke kampung halamannya Isnin ini. Kepulangan itu bagaimanapun dijangka tidak lama kerana dia bakal ke Amerika Syarikat untuk menyambung pengajian. Kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence adalah keupayaan komputer dan robotik untuk melakukan perkara yang sama dengan manusia, tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan memerlukan kecerdasan dan kebijaksanaan manusia. Jadi ia mampu dilakukan oleh komputer. Teknologi pengecaman wajah atau facial recognition merujuk kepada keupayaan komputer untuk mengenal pasti seseorang melalui ciri-ciri unik muka mereka. Nah, bidang teknologi ini adalah sebahagian daripada teknologi pengecaman imej yang memproses imej muka dengan menggunakan algoritma pemprosesan imej. Pengecaman wajah berfungsi dengan mengenal pasti corak unik. Sistem ini menggunakan kamera yang merekod imej seseorang dan diproses melalui algoritma pengecaman wajah untuk mengenal pasti corak unik di muka seperti jarak antara mata, jarak di antara dahi hingga ke dagu dan panjang rahang. Dan kemudian maklumat ini akan dibandingkan dalam rekod yang ada dalam pangkalan data untuk mendapatkan padanan yang tepat. Pada tahun 2018, Universiti Teknologi Petronas telah melaksanakan pengacaman wajah untuk merekod kehadiran pelajar dan setahun kemudian, Sunway University pula menggunakan teknologi ini untuk mengawal akses ke perpustakaan kampus. Sukan. Usaha melahirkan lebih ramai pemain hoki berbakat negara perlu dimulakan dari usia muda. Menyedari hakikat itu, Kelab Hawk Academy menganjurkan kejohanan hoki bawah 13 tahun Piala Datuk Seri Megat DSM. 14 pasukan dari seluruh negara berentak bagi merebut gelaran juara selain mengasah bakat untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Presiden Kelab Hawk Academy, Datuk Seri Megat D. Syahriman Zaharuddin berkata, peserta seawal usia 9 hingga 13 tahun termasuk pasukan perempuan menunjukkan bakat sejak awal pagi tadi. Kejohanan yang berlangsung di Stadium Hoki Tun Razak Jalan Duta ini turut disertai pasukan Belanda. Dan program ini kesinambungan selepas program pertandingan bawah 13 ni, kita akan menganjurkan satu liga hoki untuk under 14, under 15 juga dan juga under 12. So insya-Allah benda ini akan jadi berpanjangan dan tidak akan hanya berlaku untuk kejohanan saja. So dengan support daripada 4 negeri yang hadir, saya percaya this program akan berlangsungan insya-Allah dengan bertahun-tahun lagi. Program julung kali diadakan tahun ini mengikut SOP ketat yang ditetapkan MKN. Bagaimanapun, Hawk Academy merancang pertandingan diadakan lebih kerap bagi menjaga kualiti latihan pemain. Dalam pada itu, peserta mendedahkan melalui kejohanan seperti ini, mereka dapat meraih pengalaman berharga ketika menjalani beberapa sesi latihan dan pertandingan. Selain, berhasrat bakat mereka dapat diasah dan diserap masuk sebagai pemain kebangsaan kelab. Saya nak jadi pemain profesional di Malaysia. Saya main sejak umur 10 tahun. Saya
idola saya Zaharin Zakaria sebab dia punya skill defend power. Saya nak main hoki negara. Juara bertahan Liga Perdana Futsal Malaysia MPFL menerima kejutan pada hari kedua saingan hari ini. Pemenang edisi 2019 Selangor MAC yang berdepan Negeri Sembilan dalam aksi sulung kempen mereka dihampakan jaringan pada minit akhir perlawanan yang berkesudahan dengan keputusan 3-2. Berlangsung di Kompleks Sukan Negara Panasonic Shah Alam, Selangor MAC memulakan kempen mempertahankan gelaran juara dengan menentang Negeri Sembilan. Jaringan mula dihasilkan seawal minit kedua menerusi Nevin Das Arokiadas yang meletakkan Negeri Sembilan di depan. Syed Isaac Daniel kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-5 untuk Selangor MAC. Juara 2019 itu sekali lagi ketinggalan 10 minit berselang menerusi penyudah Sufri Syamil sebelum Matthias Vasconcelos Silva memastikan pasukannya bangkit kali kedua dengan gol minit ke-24. Ketika permainan seakan berkesudahan dengan keputusan seri, Selangor MAC dihampakan dengan gol kedua peribadi Syamil pada saat-saat akhir perlawanan. Sementara itu, dalam satu lagi pertembungan di sebelah petang, Pahang Rangers melaungkan amaran awal setelah merakam kemenangan selesa 4-1 ke atas Pulau Pinang. Anak buah jurulatih Gerard Casas dari Sepanyol itu berjaya menembusi gawang lawan seawal minit kedua permainan dari penyudah Rizwan Bakri. Pahang Rangers kemudian menutup babak pertama dengan kedudukan 2-0 selepas Yazid Kamaruzwan menggandakan jaringan 5 minit sebelum rehat. Pulau Pinang kian tertekan pada minit ke-29 selepas ketinggalan 0-3 berpunca dari gol Awaluddin Maknawi. Kekebalan Pahang Rangers diatasi Iqbal Najmi Ismail yang cuba memulakan kebangkitan Pulau Pinang dengan jaringan minit ke-35. Namun Farhan Khairul Anwar tampil mematikan perjuangan mereka dengan gol terakhir Pahang Rangers 2 minit sebelum aksi tamat. Bola sepak Bundesliga Jerman, Erling Haaland berjaya meledak 2 gol untuk membantu kemenangan bergaya Borussia Dortmund 5-1 ke atas Freiburg sekaligus mengurangkan kelebihan mata yang dimiliki pendahulu Bayern Munich. Berlangsung di Signal Iduna Park, tuan rumah terlebih dahulu di depan hasil jaringan Thomas Mania minit ke-14. Disusuli gol kedua pribadinya pada minit ke-29 untuk Borussia Dortmund selesa dengan kedudukan 2-0. Menuju tamat separuh masa pertama, Haaland melebarkan jurang buat pasukannya. Kembali bersambung, Freiburg akhirnya berjaya memecah kebuntuan gol menerusi Elmedin Demirovic minit ke-61. Namun Haaland terus cemerlang menyumbang satu lagi gol minit ke-75 sebelum Mahmud Dahoud menoktap. Tenis Sydney Classic di Australia, pemain nombor 4 dunia Barbara Krejcikova menempah tempat di perlawanan akhir selepas mengecewakan satu lagi jago nombor 7 dunia Anett Kontaveit di fasa 4 terbaik. Perlawanan separuh akhir menemukan dua pemain dalam ranking 10 dunia iaitu Barbara Krejcikova dan Anett Kontaveit. Krejcikova yang menghuni tangga keempat dunia tunduk longlai di set pembukaan kepada Kontaveit. Tetapi wakil Republik Czech itu memamerkan permainan berbeza dalam aksi berikutnya menang 6-4 untuk menyamakan mata. Kontaveit dari Estonia berusaha mencari semula rentak hingga menyaksikan persaingan sengit dalam permainan penentuan tie break. Namun keputusan memihak 7-6 kepada Krejcikova sekaligus memberikan tiket ke perlawanan akhir selepas pertarungan selama 2 jam 30 minit. Sementara itu, satu lagi tempat di perlawanan akhir di Sydney nanti diisi oleh Paula Badosa. Pilihan kelima itu yang berdepan Daria Kasatkina di peringkat separuh akhir dilihat tidak berdepan masalah mencapai kemenangan. Badosa menang 6-2, 6-2 ke atas lawan dari Rusia itu dalam tempoh 75 minit, membawanya yang menduduki tangga 9 dunia ke penentuan juara melawan Barbara Krejcikova. Mengakhiri buletin Didik malam ini, pelbagai paparan seni kreatif di Festival Cahaya Stesen Jadiankuasa Battersea London. Saya Tarushdin Muhammad Nazri, salam hormat dan Assalamualaikum.